بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terima kasih saudara pengacara majlis yang mulia, Tengku-tengku dan tuan-tuan puan yang turut hadir pada malam ini. Yang saya hormati, yang berhormat, yang dimuliakan Tuan Syekh Abdul Karim, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada seluruh wakil ataupun kaum ibu yang menganjurkan, orang kuat yang menganjurkan program ceramah kita pada malam ini. Ya, saya ucapkan tahniah kerana berjaya mengadakan program ini. Sepatutnya malam ni saya di Brunei, ya, tapi nampaknya hebatlah dia orang, ya, boleh bawa saya dari Brunei ke Shah Alam ni. Seterusnya muslimi dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam saya berada di Kota Kinabalu. Alhamdulillah, ya, hebat orang Kota Kinabalu. Keadaan yang sangat sesak, sudahlah blackout semalam. Saya sampai di Kota Kinabalu, gelap, airport ni gelap. Dalam hati saya kata, bagus orang Kota Kinabalu mengamalkan dasar berjimat cermat. Dah saya masuk dalam kereta baru saya tahu rupanya blackout seluruh Sabah. Astagfirullahalazim. Patut saya kata gelap apa? Gelap lapangan terbang ni. Jadi tengok semalam, masya-Allah tuan-tuan, yang berdirinya tahu beribu orang, taknya balik, taknya duduk, diri dengar ceramah. Ya, saya rasa lebih daripada 2 jam mereka berdiri. Selesai dah. Okey. Selesai. Kalau tak selesai saya tukar. Ya, kerusi ni. Boleh tidur ni. Ya. Jadi yang berdiri sana pun saya tengok atas bukit pun ramai, insya-Allah. Sabarlah berdiri tu. Malam ni 3 jam kita akan ceramah. Tadi Tengku Datuk tanya saya berapa jam Ustaz, saya kata sejam je, padahal 3 jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia tuan-tuan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermula pada 2-3 hari yang lepas kita sambut Maulidur Rasul. Kita mula menyambut Maulidur Rasul bermula dah 2-3 bulan ini makin hebat. Tambah-tambah kalau kita pergi di Johor. Di Johor kalau buat sambutan Maulidur Rasul, di Singapura, masya-Allah tuan-tuan. Kalau di Shah Alam ini pokok bunga di hadapan ni. Kalau di Johor bunga telur. Ya, berkodi-kodi berbunga-bunga di hadapan ni. Ada telur lagi. Saya kalau pergi Johor tuan-tuan tak lalu makan telur. Satu bonet dia suruh bubuk balik. Subhanallah. Ini hebat. Bila macam ni punya hebat sambutan Maulidur Rasul, ada orang tanya. Dia kata, kau sambut Maulidur Rasul sayang dekat Nabi setahun sekali je ke? Orang sayang dekat Nabi setiap hari, yang kau sambut Maulidur Rasul setahun sekali, berarak sana, buat parakan sini, selawat sana, selawat sini, kemudian habis. Itu saja ke semangat cinta kau orang pada Rasulullah? Ini tak betul ni, Maulid Nabi ni. Dah timbul pula lah. Ni orang kita kena sayang pada Nabi setiap hari tahu. Bukannya setahun sekali. Apalah buat sambutan Maulidur Rasul setahun sekali. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, kita sayang pada isteri kita setiap hari, setiap saat, setiap masa. 24 jam tu sayang pada isteri. Sayang pada suami. Cinta sangat-sangat. Duduk saja-saja SMS. Aku kat ni tobat laut.
Sayang pada isteri, pergi mana-mana pun teringat pada dia. Suami pergi mana pun teringat pada isteri, teringat pada suami. Sebab apa? Sayang. Setiap hari sayang. Tetapi ada satu hari dalam setahun, kasih sayang kita pada isteri, pada suami hebat sikit. Tak makan di rumah, tak makan malam di rumah, makan malam dekat hotel. Apa buat? Makan malam dengan candlelight, gelap saja. Kemudian suami buat keluar bunga ros dari belakang. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-20. Ya Allah, abang, takkan bunga ros saja? Ada. Abang baru je jumpa Pakcik Habib. Ada cincin, abang cantik gila. Terima kasih abang. Subhanallah. Ada satu hari yang kita sambut istimewa, nama dia hari ulang tahun perkahwinan. Tiap-tiap hari kita sayang, tiap-tiap hari kita cinta. Tapi ada satu hari, selalunya hari ulang tahun perkahwinan, kita sambut besar-besaran sikit. Kadang-kadang buat kek bagi makan, kadang-kadang kita buat kenduri bagi orang makan. Itulah dia sayang pada isteri. Tiap-tiap hari sayang, tiap-tiap hari sayang pada suami. Tapi ada satu hari yang kita sambut istimewa. Kalaulah tiap-tiap hari sambut istimewa hari ulang tahun isteri, kopak dia kita. Tiap-tiap hari candlelight, tuan-tuan. Tiap-tiap malam beli cincin dekat Pakcik Habib, tak bankrupt kita. Serupalah tiap-tiap malam kita buat ceramah Maulidur Rasul. Apa kerja, tuan-tuan? Tiap-tiap malam sambut maulud. Tak kerja, tutup pejabat, semua pejabat. Sayang pada Nabi setiap saat, sayang pada Rasulullah setiap masa. Tetapi ada satu masa yang istimewa yang kita raikan betul-betul. Nama dia apa? Sambutan Maulidur Rasul. Ini yang kita buat sekarang. Bukan maknanya kita sayang setahun sekali. Tidak. Kita sayang setiap hari. Cuma 12 Rabiul Awal itu kita buat besar-besaran. Sebab apa? Sebagai tanda sayang. Ajak orang cinta pada Rasul. Ajak orang kasih pada Rasul. Itulah lahirnya Maulidur Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah kata dalam Quran, wa rafa'na laka zikrak. Dan kami angkat, wahai Muhammad, akan nama kamu menjadi sebutan. Allah Ta'ala jamin kepada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad ini namanya menjadi sebutan. Diangkat nama dia. Pelik, tuan-tuan. Orang yang dah mati disambut hari kelahirannya. Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah tak ada, tetapi orang sambut hari kelahiran Rasulullah. Siapa yang sambut hari kelahiran opah dia yang meninggal? Ada, tuan-tuan. Tok Wan dia meninggal tahun 80, disambutnya hari lahir Tok Wan dia yang dah meninggal. Mana ada? Datanglah rumah saya besok, saya nak buat hari ulang tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Arwah Tok Wan saya. Orang tak pernah buat. Tapi untuk Nabi Muhammad, orang buat. Dah ada pula orang kata sambutan Maulidur Rasul ini meniru orang Kristian. Subhanallah. Sabar. Orang Kristian, dia kata Nabi Isa itu anak Allah. Kita sambut Maulidur Rasul. Kita tak pernah kata Nabi Muhammad itu anak Allah. Kita kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammadur Rasulullah. Di mana samanya? Orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa itu Jesus, jelmaan daripada Allah untuk menghapuskan dosa Nabi Adam. Yang makan buah yang dilarang akhirnya dijelmuakan sebagai manusia, dimatikan pula Nabi Isa, maka dikatakan bahawa menghapuskan dosa seluruh anak Adam. Itu pahaman orang Kristian. Kita menyambut Maulidur Rasul bukan macam itu. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah manusia. Dia bukannya anak Tuhan. Kita kata bahawa Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah. Kita sayang pada Rasulullah. Kita tak pernah kata Nabi Isa itu Jesus. Kita tak pernah kata Jesus itu Nabi Isa. Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad lah. Dia bukan anak Tuhan. Jadi di mana perbezaannya? Di mana persamaannya? Tidak ada persamaan. Jadi jangan kita menganggap sesuatu benda ini
Kristiankan sambutan Maulidur Rasul ini. Tidak. Dan ada pula yang kata Maulidur Rasul ini bila disambut bid'ah. Astagfirullahalazim. Bid'ah ni tuan-tuan masuk neraka tau. Apa dia bid'ah? Menambah-nambah di dalam perkara ibadat. Apa dia ibadat? Tadi solat. Berapa rakaat Isyak? 4. Tu imam buat 8. Udah tukar ke tu imam. Kamu ni takkan tak faham. Saya dah pencet. Jemaah semua dah pencet. Kenapa nak sembahyang 4 rakaat lagi? Tambahkan rakaat supaya dapat banyak pahala. Boleh ke tu imam? Apa tak bolehnya? Tuhan pun faham. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Itulah namanya bid'ah. Orang buat Isyak 4 yang kamu gatal buat 8 buat apa? Itulah bid'ah. Bid'ah tu apa? Orang puasa Ramadan siang, dia puasa malam. Kenapa Hajah puasa malam-malam? Ya Allah Ustaz, siang-siang makcik buat kuih. Sibuk buat kuih semperit, kuih bahulu lah apa. Letih Ustaz. Sebab tu makcik buat malam puasa. Siang makcik makan, sambil buat sambil makan. Sambil buat kuih makan. Malam-malam makcik buat Tuhan pun faham 12 jam juga puasanya Ustaz. Itu namanya bid'ah. Ya Allah, Tuan Haji, dari mana ni dengan keihram ni Tuan Haji? Dari stadium Shah Alam. Buat umrah di sana. Bukan buat umrah di Mekah ke? Di mana-mana pun faham, serupa saja. Kena faham tu. Tak, itulah namanya bid'ah. Yang kita buat ni tak dikira bid'ah. Ini dipanggil kreatif. Ini dipanggil inovatif. Apa dia? Nak menambahkan kecintaan pada Rasulullah. Nak menambahkan lagi kasih sayang pada Rasulullah. Nak menambahkan lagi kepahaman bagaimana Rasulullah sayang kepada kita. Bagaimana kita ini nak menghargai Rasulullah. Ini namanya Maulidur Rasul. Tapi Ustaz, Nabi tak pernah sambut maulidnya. Nabi sambut maulid dalam bentuk yang lain. Nabi menyambut maulid, dia berpuasa pada setiap hari Isnin. Orang bertanya pada Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada Isnin ya Rasulullah? Sebab kegembiraan aku. Aku dilahirkan pada hari Isnin. Sebab itulah aku berpuasa pada hari Isnin. Itu maulid cara Rasulullah. Tuan-tuan nak buat silakan. Dan ramai pun yang buat. Lusa puasa hari Isnin. Silakan. Kita sekarang buat maulid itu apa ada? Apa ada dalam maulid? Pertama ada selawat. Ni, selawat. Semua orang bangun. Cuma tuan-tuan jangan faham Rasulullah ada. Bangun. Rasulullah datang. Mana ada. Rasulullah dah wafat. Tak ada datang ke Shah Alam. Ni buat apa dia? Jadi jangan tuan-tuan duk bayang Rasulullah datang. Tak ada dah. Kita selawat. Bukankah Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi benda selawat itu disuruh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukankah disuruh selawatlah. Cuma kita malam ni kita tak buat qasidah. Letih dalam qasidah pun. Kita selawat udah. Selawat pakai ramai-ramai selawat sallallahu ala Muhammad. Kan bagus. Sebab ada orang yang tak reti tuan-tuan. Tak pandai selawat. Nak sebut sallallahu alaihi wasallam pun dia tak tahu. Dia sebut Nabi Muhammad bersabda. Nabi Muhammad telah bersabda. Apa ke benda Rupanya SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut Nabi bersabda. Bro. Nasib baik bunyi kalau SWT. Allah SWT berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala diringkaskan SWT. Dia sebut Allah SWT. Nabi Muhammad kita dah pening kepala kita tuan-tuan. Dengan sebab datang maulid, macam-macam selawat kita tahu. Tadi kita sebut tadi selawat yang ustaz kita baca tadi, masya-Allah, semua orang sambut. Semua orang sambut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bawa satu lagu.
Belum bawa lagu yang lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Belum bawa lagu lain, tembak dah bunyi tembak. Tu lagu apa tu? Tempo tu kan. Belum kita bawa lagu lain lagi. Ya Rasulullah, salamun alayya Nabi Allah, salamun alayya. Berlambak lagu selawat. Banyak tuan-tuan. Jadi dengan datangnya majlis Maulidur Rasul, kita sekarang banyak berlagu tentang selawat. Tu malam cinta Rasul, Syekh sana datang, Syekh Ali datang, Syekh Habib datang, Syekh Najimuddin datang, macam-macam Syekh datang. Semuanya bawa Ahmad ya Habibi. Ni, suruh budak-budak tahfiz ni. Semuanya ya Hanana belakang. Ya Hanana, ya Hanana. Habis budak-budak ni ya Hanana, tuan-tuan. Dengan pakcik di belakang pun dia pun sekali. Ya Banana, ya Ban. Makcik cubit dia. Ya Hanana lah. Banana pisang. Datang menenak kata dia. Dengan sebab kita ni kita tak selawat. Subhanallah. Sekarang tuan-tuan orang qasidah, orang selawat dah jadi lagu dah tuan-tuan. Zaman kita dulu orang minat pada Hindustan sambil duk buai baby dia. Duk buai anak dalam buaya tu nyanyi lagu Hindustan zaman dulu-dulu. Polis tembak tak kena. Dulu-dulu kan. Ni dulu polis tembak tak kena, polis tembak tak kena. Budak tu bangun, gitu budak. Bila nak tidur? Sekarang orang semua dah selawat, bertambah cinta pada Rasulullah. Sekali kita selawat, 10 kali Allah balas pada kita. 10 kali 100 Allah balas pada kita. Malah selawat kita ni dibawa langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung orang selawat tuan-tuan. Lepas ni selawat daripada duk maki haram jadah. Asal marah haram jadah bewak betul ni. Tukar Allahumma salli ala Muhammad. Ini panggil orang bewak. Dia duduk nak dengar ceramah pukul 8.30 dia dah tunggu. Kerusi sebelah dia kosong. 8.45 ada hamba Allah datang. Dia jeling orang sebelah. Datang juga bewak ni. Tu bukan bewak, tu orang. Apa panggil orang bewak? Cuba kita salam, nanti kita balik salam. Orang yang paling banyak, saya pernah jumpa orang yang paling kuat berselawat. Asal cakap berselawat, asal buka mulut berselawat. Anak dia cikgu, janda. Nama dia Cikgu Murni. Bapak dia nama Ibrahim pendek. Asal cakap selawat. Tuan Haji, Allahumma salli ala. Lala kena pekuk dengan Biramli. Datang nak minang cerita lagu Labi. Selawat tuan-tuan. Yang pertama adanya salawat. Subhanallah. Yang kedua apa ada di dalam majlis Maulidur Rasul? Ada tazkirah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah Allah kata dengan memberi zikir tazkirah ni menenangkan hati? Tuan-tuan tengok yang berdiri rasa tenang. Yang atas bukit berdiri rasa tenang. Yang bawa kipas duduk pula lagi tenang. Ada kipas, ada kerusi pula lagi tenang. Tenang tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Padahal makcik-makcik ni banyak lagi kain tak basuh. Di rumah tu bergunung ganang gunung tak dilipat lagi kain baju. Selongguk sana selongguk sini kain tak lipat. Kalau suami balik dia tanya pada anak, mana mak kamu? Ada dalam bilik, tak nampak pun, nampak kain je. Isteri dia tidur di celah-celah kain, punya banyaknya kain tak dilipat. Tapi bila datang majlis ilmu, isteri tak rasa susah hati. Dia seronok dengar ceramah agama. Abang-abang di sini berapa banyak masalah, saman tertunggak. Subhanallah. Duit susu anak dah habis. Tapi bila datang majlis ilmu, dia rasa tenang. Sebab itu akak-akak abang-abang kalau rasa susah hati, datang belajar. Ni surau tempat kita.
Masjid tempat kita belajar, tempat kita ibadat, tempat kita solat, tempat masyarakat. Ni tempat dia. Setengah orang bila tak tenang, tak tahulah pergi buat apa. Ada orang yang tak tenang, dia duduk tepi jalan. Tengok kereta lalu lalang. Lagi tak tenang, tak tenang juga. Cuba datang ke sini berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tenang tuan-tuan. Itu namanya dalam majlis ilmu. Ada maulid ini, ada majlis ilmu. Apalagi ada dalam majlis maulid. Dalam majlis maulid ada jamuan. Jamuan makan. Cuma malam ni tak ada. Putus harapan. Jadi yang mana nak makan, berselera hamba-hamba Allah kita yang meniaga. Tuan-tuan nak makan sup giabok, ada. Nak makan giabok, dekat cerita tuan-tuan, pecah lagi tu. Makanlah giabok. Yang situ cuma ada sup giabok. Di belakang ada acar ikan tenggiri gambar, pergi makan. Di dalam majlis Maulidur Rasul ada jamuan makan. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada majlis maulid, jom bagi makan. Sebab Nabi perintahkan supaya kita bagi makan. Wa at'imut ta'am. Dan bagilah kamu makan. Dan orang yang bagi makan ni tuan-tuan, Masya Allah, Allah bagi rezeki. Tak bagi rezeki dalam dunia, Allah bagi rezeki dalam kubur. Tak bagi rezeki dalam kubur, Allah bagi rezeki di hari kiamat. Ustaz, cubalah tengok yang datang malam ni Ustaz, beribu Ustaz. Kalau saya nak sponsor makan Ustaz, berapa kedana terus saya Ustaz? Satu catering ambil RM12, satu kepala yang datangnya RM2,000 Ustaz. Ya Allah, RM24,000 Ustaz. Kalau begitu sponsor masa kuliah maghrib. Kuliah maghrib pun ramai Ustaz, 4 saf. Kalau begitu sponsor kuliah subuh. Baru 10 orang. Yang anda faham, tak faham sudah. Agak-agak tak boleh sponsor ramai-ramai macam ini. Sponsor selepas sembahyang subuh. Kadang-kadang Tok Imam dengan Tok Bilal je. Nampaknya kita berdua lah Tok Imam. Ya Allah, kita ada jamuan tuan-tuan. Jamuan ini Rasulullah suruh buat, Allah Ta'ala suruh buat. Sebab itu zaman dulu-dulu kalau maulid, Masya Allah, raja-rajanya, pemimpin-pemimpinnya bagi lembu, bagi unta buat kenduri. Sebab apa? Sebab disuruh bagi makan. Yang keempat, apa ada di dalam majlis Maulidur Rasul? Ada kasih sayang. Di sini ada kasih sayang. Cuba tengok tuan-tuan, yang datang ni berbilang-bilang parti politik. Tak ada gaduh-gaduh. Mana ada gaduh? Malah ada yang datang malam ni yang tak ada parti politik. Ni, adik-adik kita ni, tobatlah home, tak masuk parti. Tak ada parti depan ni, ada orang depan ni. Lagi tak ada parti. Parti terpawai pun tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan yang datang malam ni macam-macam parti politik. Tak ada gaduh. Tak ada bertengkar. Sebab apa? Sebab cinta pada Rasul. Nak gaduh apa benda ni? Rasulullah. Ini majlis memperingati Rasulullah. Rasulullah membawa perdamaian. Rasulullah adalah ejen kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan, saya seronok majlis Maulidur Rasul supaya tak bersihat. Sebab tu 2014 saya kurangkan ceramah. Tapi untuk maulid, ambil ceramah. Sebab apa? Sayang pada Rasulullah. Bila sayang pada Rasulullah, jadi sihat tuan-tuan. Jadi sihat. Padahal saya dah tak ceramah hampir 2 bulan. 2 bulan tak ceramah. Rehat. Dah tekad 2014 adalah waktu untuk saya berehat. Untuk daripada berceramah, saya nak tumpu di sekolah saja. Nak tumpu berdakwah di sekolah saja. Tapi bila dia orang panggil Ustaz, kena ceramah ni, peringkat kebangsaan, Maulidur Rasul, Muharram hari tu saya dah tolak. Maulidur Rasul takkan nak tolak lagi. Saya pun pergi. Pergi dia pun suruh nyanyi pula dah lagu Hindustan. Canda oh canda. Kan? Semalam saya di Sabah, orang hantar mesej, Ustaz tolong nyanyi lagu yang Ustaz nyanyi depan Agung. Lagu apa saya kata?
Yang sampai Agung duk gelak, gelak. Oh, lagu canda oh canda. Canda oh canda. Canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना तेरे और मेरे एक ही कहानी om tum dono ki kabar किसी ने न जानी. Nak sambung lagi ke? Nanti hujan pula. Saya buat waktu di Kedah, terus hujan tuan-tuan. Lepas itu saya tak berani dah. Tak paksa tuan-tuan memanggil hujan, katakan. Di dalam majlis ini tuan-tuan kita adanya kasih sayang. Mana ada gaduh-gaduh? Kaum ibu mesyuaratnya bermalam-malam. Kaum bapaknya mesyuaratnya bermalam-malam. Dipasangnya kemah, dipasangnya kursi ni, dihiasnya ni tuan-tuan. Tengok senang nak pasang lampu lilak. Dah pasang sekali tu bapa, pasang lain pula. Kalau tidak ada kerjasama, tak wujud benda ini tuan-tuan. Nge-parking sampai ke Shell. Saya parking depan tu. Polis, abang polis duk jaga depan. Dia datang tutup kereta. Tak boleh parking sini. Tengok Ustaz, parking lah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tak ada kerjasama, kalau kita gaduh-gaduh, mana boleh tuan-tuan buat? Sebab itulah yang kita duk sebut selalu. Apa yang penting? Kerjasama. Dengan kerjasama tuan-tuan, benda yang susah menjadi ringan, benda yang berat menjadi ringan, segala benda menjadi ringan. Inilah yang diajar oleh Rasulullah. Berkasih sayang. Gaduh-gaduh buat apa? Mana ada Rasulullah gaduh-gaduh dengan sahabat dia? Mana ada Rasulullah bergaduh dengan sepupu sepatan dia? Mana ada Rasulullah bergaduh dengan isteri-isteri Rasulullah? Baik belakang. Ni tujuan kita buat maulid. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih imanan suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Jumpa kasih sayang. Ini yang Rasulullah bawa kepada kita. Rasulullah bawa kepada kasih sayang. Mana ada Rasulullah tumbuk isteri dia? Ini ustaz sepak isteri dia. Terposok wah katil. Mak mana ya? Ada wah katil. Astagfirullahaladzim. Garang gila. Serban ikut Rasulullah. Jubah ikut Rasulullah. Tangan tak ikut. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita ni semayang ikut Rasulullah. Fatihah ikut Rasulullah semayang. Masuk dalam tandas, tulis macam-macam dalam tandas. Jaga-jaga. Subhanallah. Saya pergi ke Kedah tuan-tuan. Udahlah lampu tak ada. Bila masuk dalam tandas, gelap gelita tandas dia. Dicaknya dinding dengan warna hitam. Lampu tak ada. Aku ni betul ke tak betul lubang ni, ya Allah. Habis sembahyang maghrib, saya tanya dekat Tok Siap, apa pasal tandas kita awak warna hitam semua belum? Tak lah Pak, nak cat nama saya. Saya cat dia buat tulis. Saya cat dia buat tulis. Lah saya buat cat hitam pada muka dia Pak. Habis tuan-tuan, betul tuan-tuan, kita masuk tandas, kadang-kadang nak buang air, tak jadi buang. Masuk-masuk tutup pintu, baca lalah keluar gitu. Aku masuk dia nak buat apa tu lupa. Macam-macam hak dalam nombor telefon G ada, nombor telefon pondan ada, nombor telefon semua ada. Apa yang buruk perangai tuan-tuan. Kita jadi macam Rasulullah betul lah. Daripada hujung rambut kita, hujung kepala kita berpakaian macam Rasulullah. Ustaz, kalau Ustaz pakaian macam Rasulullah, yang Ustaz pakai baju Melayu buat saya apa? Saya tuan-tuan pergi ceramah di Sabah semalam. Dah tu yang di tur utama nak datang, saya pakai baju Melayu samping. Dia buat telefon, Ustaz malam ni tajuk santai. Jadi Ustaz pakai baju santai sudah.
Oh, sekejap aku pakai baju Melayu, aku seorang pula. Saya tukar baju apa nama, batik semalam. Tengok TYT pakai batik, saya pun batik. Jadi baju ni saya simpan dalam beg. Saya dah standby dalam kereta saya. Jubah. Pakai jubah maghrib tadi. Jubah saja, serban tak ada. Takkan jubah pakai songkok hitam, tak kena tuan-tuan. Dah, adakah pakaian Nabi itu ialah pakaian jubah saja? Dah, Allah sebut dalam Quran, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang cantik-cantik, yang lawa-lawa bila kamu nak pergi masjid, nak sembahyang, nak ibadat. Sekarang saya nak pergi ibadat, sekarang saya nak pergi ceramah, sekarang saya nak pergi surau. Pakaian saya pakaian yang cantik. Pakaian cantik itulah sunnah. Bukan semata-mata jubah. Saya pergi ceramah di Mesir, tuan-tuan. Saya duduk hotel tepi Sungai Nil. Masa tu tak bergaduh lagi Muslim. Saya pun masuk, duduk tunggu nak ambil bilik tu, duduk tunggu mereka bagi bilik. Saya duduk tengok, dia tulis tu kasino. Dekat hotel yang saya duduk tu ada kasino. Saya kata, "Hoi, dekat Mesir pun ada kasino lah." Saya pergi jumpa dia perempuan nak apa nama resepsionis tu, saya tanya dekat dia tu kasino boleh masuk lah. Dia kata, "Awak tak boleh masuk pula." Saya pun buat muka bodoh pergi tengok datang apa kasino. Tak pernah masuk. Pergi Mesir ada, pergi jenguk kepala. Yang duk tikam nombor, yang duk main judi tu pakai jubah entah apa. Autakare betul saya kata. Dia tak tahu di Malaysia hak pakai jubah baca doa selamat. Auzubillah minasyaitanir. Hak di Malaysia ni kalau pakai jubah telkin doa tahlil tu imam tu tok syekh kita jubah. Saya pergi ke Mesir tu duk tikam pakai jubah. Saya nak sebut haram jadah, tak boleh, saya ustaz. Kalau saya bukan ustaz saya sebut dah haram jadah. Dah rupanya tuan-tuan, pakaian kita nak ibadat ialah pakaian bersih. Islam Rasulullah menyuruh pakai lawa-lawa. Sebab tu Rasulullah memakai pakaian yang segak. Pernah Rasulullah pakai jubah warna merah. Rambut Rasulullah panjang sampai bau, diikatnya serban warna merah. Jubah warna merah, rambut panjang sini, serban tadi warna putih, minta maaf, warna putih. Disinar pula dengan cahaya waktu duha nak sembahyang hari raya. Kata sahabat, aku tengok Rasulullah pada hari itu tidak ada orang yang lebih segak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham betul-betul Rasulullah bukan pakai seleket. Ni Nabi Muhammad bila masuk dalam masjid, Nabi Muhammad suruh kita butang. Jangan sampai masuk dalam masjid tak butang. Jangan sampai solat tak butang. Kalau tak ada butang kata Rasulullah, ambil duri, ambil jarum, ikat baju kamu. Berapa ramai yang sembahyang, butang baju tak ada, butang jubah tak ikat. Bila rukuk, nampak apa? Balik sekali lagi abang-abang, buang butang pak tu. Butang baju abang mana pak? Buang butang tu. Kemudian abang-abang rukuk, Allahu Akbar, butang ni tengah. Dah lah pakai jubah. Seluar tak pakai, kain pelekat tak pakai, semata-mata jubah. Bila dia rukuk, dia nampak apa? Dia pun tanya, rasa macam mana tengok? Tapi di mana ya kita? Sebab itu Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kita suruh pakai jubah, pakai butang, pakai baju Melayu, pakai kemeja butang. Segak, wangi. Tuan-tuan tahu tak Rasulullah peluhnya lebih wangi daripada kasturi. Subhanallah. Bila Rasulullah tidur, tengah hari, panas, keluar peluh. Datang sahabat, ambil botol, kutip peluh Rasulullah. Sebab wangi daripada kasturi. Kemudian dia ambilnya peluh Rasulullah, dicalik di badan, pergi solat. Wangi tuan-tuan. Cuba abang-abang berpeluh. Agak-agak siapa nak ambil peluh. Abang-abang buat kerja ke jogging ke apa ke, balik rumah peluh banyak. Pak, botol. Tobatlah misteri tak bawa botol. Dia ambil botol, dia katok kita. Punya busuk tuan-tuan. Rasulullah seorang yang segak, Rasulullah seorang yang pembersih, Rasulullah seorang yang sangat hebat. Saya dah kata dah tadi, Rasulullah tak ada gaduh-gaduh. Rasulullah tak pernah tampar isteri dia. Rasulullah sentiasa berkasih sayang.
Mana pernah Rasulullah panggil isteri dia lembu? Bodoh, tak pernah. Dia hantar mesej dekat isteri dia, duk tunggu kat Giant. Bodoh, cepatlah lama. Dia panggil isteri dia bodoh. Isteri pula jawab, kejap pula. Bodoh betul kan? Jangan. Rasulullah memanggil isteri dia, ya muwaffaqah. Wahai perempuan yang cerdik. Lepas ni abang panggil akak, ya muwaffaqah. Panggil wahai perempuan yang cerdik. Kenapa? Satu hari Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku. Macam tak setuju je. Ya, subhanallah. Saya ceramah di mana? Tengah ceramah, orang main bunga api, pompang. Batal ceramah terus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku. Siapa-siapa yang anaknya mati 3 orang ketika kecil, anak-anak ini akan menunggu ibu bapaknya di hadapan pintu syurga. Seronok sahabat-sahabat yang anak kecilnya mati 3 orang. Sebab Nabi kata, anak-anak ini akan tunggu depan pintu syurga. Akak-akak kalau anak 3 orang meninggal, kecil-kecil, relax, brother, relax. Tak payah nak sedih-sedih. Tak payah nak sedih. 3 orang mati yang macam di Kedah. Dalam bendang seorang, dalam tali air 2 orang. Anak kecil lagi. Sabar. Menunggu mereka di hadapan pintu syurga. Alhamdulillah Ustaz. Makcik bila dengar Ustaz cakap, makcik. Kenapa makcik? Anak makcik 3 orang Ustaz. Kecil-kecil dah meninggal demam panas. Alhamdulillah. Sejak itu yang makcik tak semayang. Dah kata tunggu depan syurga. Nanti anak makcik tunggu depan syurga. Makcik pula duduk depan neraka. Tak jumpa makcik. Semayang kena semayang. Seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Anak saya 2 orang meninggal waktu kecil. Kata Rasulullah, walaupun 2 orang tetap menunggu di hadapan pintu syurga. Datang lagi pula seorang, ya Rasulullah, anak saya seorang saja mati kecil. Bagaimana ya Rasulullah? Walaupun seorang, anak kamu menunggu kamu di hadapan pintu syurga. Tiba-tiba bangun Siti Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang kahwin tapi anaknya tidak meninggal waktu kecil? Siapa yang nak menunggu mereka depan syurga? Anaknya besar macam anak kita lah. Tak mati-mati kecil. Bila nak mati kamu ni? Anak menung tengok mak. Tak mati-mati anak kita sampai ke besar. Siapa nak tunggu kami? Bagaimana dengan orang yang kahwin yang tidak ada anak? Tak ada anak. Siapa nak tunggu ya Rasulullah? Ni yang datang malam ni. Berapa ramai yang kahwin tapi sampai sekarang tak ada anak. Yang ada anak kunci, anak kucing, anak betul tak ada. Tengok anak orang. Pergi ke Langkawi, minum air tasik dayang bunting. Tak ada bunting isteri dia. Yang bunting dayang. Macam-macam petua. Tak juga beranak, tak juga mengandung. Mengandung gugur. Siapa nak tunggu? Kata Siti Aisyah. Tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang nak menunggu orang yang tak kahwin, yang tak ada jodoh, yang mati tak sempat kahwin, yang sampai mati tak kahwin, tak ada jodoh? Siapa tak nak tunggu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yang akan menunggu mereka ialah aku. Aku ni, Rasulullah kata, dia yang akan tunggu kita di hadapan pintu syurga. Masya Allah. Nabi kata, ya muwaffaqah, wahai perempuan yang bijak, akulah yang akan menunggu mereka. Ni akak-akak di sini yang sampai sekarang tak kahwin. Relax, brother, relax. Anak-anak akak sekarang umur 40 tahun tak kahwin-kahwin. Sabarlah makcik. Abang-abang di sini yang tak ada jodoh, asal minang ditolak, asal ditolak minang. Kadang-kadang tak sebab minang dah ditolak. Belum sempat buka mulut dah ditolak, bayangkan. Datang nak minang anak kita orang ke, minta maaf. Tak boleh dah minta maaf. Sebab datang naik motor.
Allahu Akbar. Naik motosikal. Bila dah balik motor pula tak boleh hidup enjin. Berlari tolak motor sampai tekan gear. Gelap masa depan tu. Sabar-sabar, sebab itu kita jangan mengutuk orang yang tak kahwin. Kita jangan duk hina orang yang tak kahwin. Kita tuduh dia memilih. Kita tuduh dia ni memilih. Tak, bukan dia memilih. Tak ada jodoh. Kalau ada jodoh, insya-Allah tak ke mana. Itu yang kita jumpa malam ni, sebab ada jodoh. Sepatutnya saya dari KK terus ke Brunei. Tapi kerana jodoh dengan tuan-tuan, tak ke mana. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Subhanallah. Saya seronok tuan-tuan, datang satu India, 5 beranak ke sekolah saya. Nak tengok saya sebab dia minat cerita kalau dah jodoh. Dia dengan isteri dia, anak 3 orang, 5 beranak datang. Dia kata, "Encik, ustaz ni anak saya sangat suka sama ustaz. Sangat suka, itu jodoh." Isteri saya pun sangat suka. Saya tengok isteri dia daripada awal jumpa saya sampai balik tak habis lengguk kepala. Saya pun hati pun suka cik. Astaghfirullahalazim. Minat kalau ada jodoh. Dia minta saya menyanyi lagu tu dan dia rakam. Dia nak buat ringtone. Itu India tuan-tuan. Sebab tu saya menyanyi lagu India dalam rancangan kalau ada jodoh. Orang India minat. Hello miss, yingga ringge. Minat mereka tuan-tuan. Tuan-tuan, Rasulullah, bila Rasulullah bercakap, dia menggembirakan orang. Dia berkasih sayang. Mana ada Rasulullah cakap yang menggusarkan hati orang. Cubalah saya penceramah, bercakap yang menggembirakan orang. InsyaAllah ramai orang suka. Kalau kita Tok Imam menggembirakan orang, akan datang ramai jemaah. Kalau kita ustaz bercakap menggembirakan orang, akan ramai orang ikut kuliah kita. Cuba kita ubah. Satu benda itu menggembirakan orang. Banyak ustaz yang garang-garang, banyak Tok Imam yang garang, banyak pengurusi surau yang garang. Takut orang. Ini apa ni? Tak pakai tudung ni? Masuk neraka ni? Tak pakai tudung ni, besok hang kena gantung hantar. Padahal isteri dia baru 2 hari pakai tudung. Cakap lebih pula dah. Dia cakap hang pakai ni lagu ni masuk neraka ni. Oi, start tu ni kita ubah akal. Kalau kita pakai tutup aurat, kita boleh masuk syurga. Allah suka pada orang tutup aurat. Allah kata, Nabi kata kalau kita tutup, nanti kita masuk syurga. Sejuk hati. Cuba tengok orang tak semayang. Ni apa tak semayang? Apa nak jadi ni? Mata dah ulang dalam kubung. Belik apa? Ubah. Lah ni ubah. Abang, jom kita semayang. Rasulullah sangat suka pada orang semayang. Pintu syurga terbuka pada orang yang solat. Kita ubah style. Boleh tuan-tuan. Boleh kita bercakap benda yang menakutkan. Tapi kesannya apa? Sebab tu saya baik dengan artis. Bertahun-tahun saya baik dengan artis. Pelan-pelan, pelan-pelan, man. Lama-lama ramai berubah. Sebab tu baru ni kita buat rancangan pencetus rumah. Ya Allah, artis ramai gila tuan. Orang gila pun tak ramai macam itu. Masya-Allah. Kalau kita kasar dengan mereka macam mana? Boleh berubah. Saya duduk dalam bilik solat. Kerja saya ialah tengok orang solat. Saya tengok Joey BPI. Nah, pakai spek hitam. Nyanyi lagu Silaturrahim. Sepi kat dia. Abang Joy, salam. Saya pun dah lama nak salam dengan ustaz. Selalu duk tengok dalam YouTube saja. Ni nak minta halal. Halal apa ustaz? Saya duk menyanyi lagu Abang Joy. Lagu apa ustaz menyanyi?
keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Itu BPR, Bumi Putra Rockers. Bumi Putra Rockers, kalau dia menyanyi, dia suka lagu tu. Keunggulan cinta dari sinar mata, tu style lagu tu. Kalau style, kalau search, dia tunjuk ke orang Isabella, enggak ada. Dia tunjuk kita apa? Aku pula kan. Tu kalau search, kalau wing dia pekuk telinga. Mana Syakila? Siapa Syakila? Aku pun tak tahu. Dia tanya kita, dia pun tak tahu. Syakila mana? Tu style mereka tuan. Bila kita dakwah dekat mereka, lah berubah habis dah. Tengok Aris Ariwatan pun dah berubah dah. Anak dia 2 orang dekat kuis dulu kan. Inilah dakwah. Kita dakwah cantik dengan penuh kasih sayang. Cuba kita jadi pengurusi yang penuh kasih sayang. Jangan marah-marah. Tak larilah Bilal. Ini Bilal dah lah susah tuan-tuan nak cari Tok Bilal. Ni tengking pula. Tak, macam mana saya tak tengking Ustaz? Dia azan pukul 3.45. Azan apa? Asar Ustaz. 4.45 baru asar. Dia 3.45. Itu bukannya silap, tu excited. Tersilap tengok jam tuan-tuan. 3.45 dia berderak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurusi depan surau berlari masuk dalam surau. Dimarahnya tu bila, oi, baru 3.45 ni kau gila ke apa? Tengok jam betul-betul lah. Apa lah kau ni? Terlupa tutup mikrofon. Satu taman dengar bertengkar. Akhirnya merajuk Tok Bilal. Tak datanglah sekarang. Cubalah Tok pengurusi macam Rasulullah, dakwah pelan-pelan. Lagi sejam. Astagfirullah, saya silap tu imam, silap pengurusi. Tak apa. Relax. Pengurusi yang bijak dia ambil mikrofon. Cubaan 1, 2. Ujian suara. Hayya as-salah. Ujian suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi makcik leha di rumah, dia tersilap. Testing suara gitu dia. Tok Bilal tak merajuk, makcik leha tak terkejut. Inilah nama dia hikmah kebijaksanaan. Bukan acik nak marah. Kalau kita nak marah, siapa pun kita boleh marah. Abang-abang, kalau kita nak marah pada isteri kita, sabar. Bagaimana nak mengelakkan marah? Ingat baiknya. Cuba tengok Umar Al-Khattab. Garang tuan-tuan. Umar kalau dia berjalan, setan ikut jalan itu, bertemu dengan dia, setan belok. Garangnya Umar, setan pun takut. Kita pula kalau sekali dengan setan kata kawan. Anak-anak tu kawan mak tu kata dia. Kita serupa kata dia. Punya garangnya Umar tuan-tuan begini pedang dia, keluar masuk, garang. Satu hari seorang laki-laki nak mengadu, isterinya kuat beletek. Isterinya suka marah-marah, nak mengadu dekat Umar. Bila nak mengadu dekat Umar, pergi depan rumah Umar, bagi salam, tengok-tengok isteri sedang beletek pada Umar. Habis. Aku ingat aku je kena dia. Garang, nampak garang benar. Bini menakut. Sebab tu kebanyakan yang garang-garang ni tuan-tuan, kebanyakannya semua takut dengan isteri. So saya cakap banyak. Yang bercakap derah ni semua menakut lagi. Termasuk lagi depan ni tuan-tuan. Ya Allah. Nampak ni tuan-tuan ni pakai Sega. Sampai lagi IC tinggal di rumah tuan-tuan. Umar Al-Khattab bila jawab salam tadi laki-laki patah balik dah. Tak payahlah aku mengadu. Dia dengar aku dia kurang serupa je. Umar panggil dia, kenapa kamu? Saya nak mengadu pada masalah saya pada tuan.
Isteri saya kuat marah saya, isteri saya kuat beleter pada saya, marah je, beleter je. Saya nak mengadu, tengok-tengok tuan pun kena juga. Dia tak payah lah mengadunya, serupa je. Saidina Umar tanya, masa isteri aku beleter pada kamu, pada aku, apa yang kamu dengar aku buat? Saya dengar tuan cuma diam. Kamu tahu tak kenapa aku diam? Sebab isteri aku beleter, kalau nak dibandingkan dengan dia bersalinkan dan mengandungkan pada anak-anak aku, lagi lama waktu dia mengandung. Isteri aku nak dibandingkan waktu dia beleter dengan waktu dia memasak, mengemas rumah, membasuh kain, menjaga anak, lagi singkat beleter nak dibandingkan kerja-kerjanya. Isteri aku menjaga anak-anak aku lebih lama daripada dia beleter. Sebab itu aku diam. Aku tak jawab. Sebab isteri aku dah banyak berkorban untuk aku. Kawan tadi jawab apa? Wahai tuan, isteri saya juga macam itu. Dialah yang melahirkan anak-anak saya. Dialah yang menjaga anak-anak saya. Dialah yang menjaga keluarga saya. Kalau demikian, kamu sabar dengan isteri kamu. Masya Allah tuan-tuan. Hebat gila tuan-tuan. Masya Allah. Sabar. Dan abang-abang kita juga kena sabar. Sebab leteran ini ialah kegemaran dan hiburan orang perempuan. Orang perempuan bila dia beleter, dia pitching, dia habis. Zak keluar. Sebab itu orang perempuan jarang sakit jantung. Yang selalu sakit jantung kita 20 sakit jantung, 16 laki-laki, 4 je perempuan. Tak percaya pergi AJN. Sebab apa kita selalu sakit jantung? Sebab selalu kena beleter. Jadi relax. Tak ada isteri yang beleter 2 hari 2 malam. Ada isteri tuan-tuan beleter 2 jam. Habis kuat 15 minit, 30 minit. Itu pun kalau kita tak menjawab, lagi dia kejar. Letih je kita cakap seorang, nyampak. Lepas tu dia mesti ke dapur, cari peti ais. Daga. Jadi abang-abang kalau isteri beleter, bawa gelas, isi air bagi kat dia, kesian kamu. Rasulullah mengajar dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah itu apa? Bersedekah. Itu Rasulullah sayang. Sampai Nabi sebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah sebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nabi menganjurkan kita sedekah. Dengan sedekah ini mengeratkan kasih sayang. Saya tulis dalam Facebook saya. Tiap-tiap hari orang minta duit tak ada. Sebab tu saya tak mau jadi YB. Pening kepala tuan-tuan. Nak sorok kepala di mana? Kalau pura-pura tak apa. Orang main cari boleh menyorok duduk dalam tu sebab nampak. Saya jadi YB ni, jadi ustaz ni pun tuan-tuan mengalahkan YB. Tiap-tiap hari ni handphone. Sebab tu saya tak bagi nombor orang. Ada yang main ustaz, saya tak masuk gaji lagi. 16 hari bulan baru masuk gaji. Boleh pinjam tak duit nak beli susu anak? Nanti 16 hari bulan saya bayar. Berapa ringgit susu anak? 100. Ambil duit bagi. Saya kira dah beribu kali 16 hari bulan. Tak bayar-bayar sampai gelap. Tapi saya bagi. Sedekah bagi. Satu hari saya sedekah. Dia koyak duit. RM5 dia koyak. Saya kata abang ni tiap-tiap hari boleh main. Jumpa saya lah, kalau nak duit pergi kat belakang sekolah saya, bersihkan stor, nanti saya bagi duit. Dia kata, ustaz saya datang bukan nak buat kerja, saya datang nak minta duit. Tak apa, saya bagi duit. Bagi RM5. RM5 ustaz bagi. Dia koyak depan saya, koyak. Dia lempar atas tanah. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu dengan RM5 tu, kalau kita beli beras, tak terkira banyaknya beras. Kalau beli gula, lagi tak boleh kira. Tuan-tuan boleh kira sebiji gula tu. 1, 2. Tobat lah, tak boleh kira. Tuan-tuan, jom kita bersedekah. Dengar ceritanya, surau kita ni nak diperbesarkan lagi. Yang datang malam ni 3,000 orang. Kalau bagi seorang 1,000, 3 juta tuan-tuan. No? Kalau bagi seorang 1,000, 3 juta. Saya pergi ceramah di Singapura tuan-tuan. Sekali ceramah $120,000.
kutipan dia orang untuk nak buat. Orang Singapura tak kedekut langsung tuan-tuan. Tak kedekut. Hebat tuan-tuan. Saya sampai bila bersalam saya lari. Sebab apa saya lari? Saya tak nak bersalam. Pasal apa? Pasal bila mereka salam, ada kertas dalam tangan mereka. Duit. Bayangkan tuan-tuan bersalam bagi duit. Tak tahu mana ni duit ni. Bersalam bagi duit. Kita nak bersalam dapat duit pasal bila? Kena beri kahwin. Ceramah macam ni lah. Kalau malam ni lepas ni bersalam dengan saya bagi duit RM10 kaya saya. Tuan-tuan mereka duduk salam bagi duit. Saya sampai tak mau saya lari. Saya lari, saya tak mau. Mereka tuan-tuan, kita kena lawan orang Singapura. Bab sedekah, mereka nombor satu. Buat ceramah paling rendah tuan-tuan $40,000. $40,000 darat dengan RM2 4 kupang. Siap malam tu juga masjid. Tuan bayang kan? Malam ni kita nak cari $350,000 ya. Tuan kan bagi seorang 350 clear malam ni. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk pembangunan surau kita. Baik, mana dia orang dia tak? Tak gerak lagi ke tak ada. Oh, depa ni ke lah, astagfirullahalazim. Pipi gerak kan, ramai tak sabar nak bagi sedekah. Sempena Maulidur Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebut tentang cinta dan kasih sayang, yang kita sebut tentang silaturahmi, yang kita sebut tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya pergi satu tempat, orang tanya pada saya, dia kata, Ustaz, betulkah cerita tentang Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad ni serupa saja dengan budak-budak biasa? Tak. Walaupun Nabi Muhammad itu dilantik pada usia 40 tahun menjadi Rasul, tetapi sudah ada peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi dan Rasul. Daripada zaman Nabi Nuh sampailah kepada Nabi Muhammad, setiap bakal-bakal Nabi yang akan dilantik menjadi Nabi ni dah ada dah tuan-tuan. Perkara-perkara pelik yang berlaku kepada mereka. Tuan-tuan tengok kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tuan-tuan, apa dia hebatnya? Masya Allah. Nabi Musa, mak dia mengandung. Bila mak dia bersalin, orang report dekat Firaun, tentera Firaun, bahawa ada perempuan bersalin melahirkan baby boy. Pergi bunuh. Bila pergi bunuh tuan-tuan, apa nak buat? Nak sorok di mana? Datang perintah, datang ilham pada mak dia, kak dia, ambil Nabi Musa, simpan di dalam tempat bakar roti. Simpan di dalam tempayan, tempat membakar roti. Bila tentera Firaun datang cari Nabi Musa, tak jumpa. Laporan palsu, panggilan palsu. Seorang tentera Firaun kata, dalam tempayan ni orang bakar roti, orang bakar api, bakar roti. Takkan budak nak duduk dalam tempayan berapi? Tak payahlah selak. Padahal Nabi Musa ada di situ. Balik tentera Firaun, mak dia ambil Nabi Musa, tak terbakar Nabi Musa. Ni perkara pelik yang berlaku pada Rasul, nama dia Nabi Musa. Datang lagi laporan, Nabi Musa ada, baby ada, kenapa korang tak bunuh? Datang lagi sekali, cari tempayan. Bila buka tempayan, tak ada. Rupa-rupanya mak Nabi Musa dah letak Nabi Musa dalam kotak kayu, dihanyutkan di Sungai Nil. Masya Allah tuan-tuan. Perkara pelik tak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam, mak dia melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua. Sebab apa melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua? Sebab
Raja Namrud nak bunuh mana budak lelaki yang baru lahir. Tiba-tiba pembantu dia, orang kanan dia, Azar, bapa Nabi Ibrahim dapat baby. Bersalin dalam gua supaya orang tak jumpa. Nak bawa balik budak Nabi Ibrahim ke pasar, ke pekan, ke negeri, ke rumah, takut dibunuh. Akhirnya mak dia tinggalkan di dalam gua. Seorang mak nak tinggal baby yang baru lahir tak agama. Kalau tak tinggal, nanti orang tanya, mana isteri kamu, wahai Azar? Kalau ditinggalkan, bagaimana nasib Nabi Ibrahim? Mak dia serba salah. Maka anak dia, Nabi Ibrahim, masa itu masih kecil, baru lahir. Dia kata, wah ibuku, pergilah kamu balik, Allah akan pelihara aku. Budak kecil dah boleh cakap perkara pelik yang berlaku kepada Nabi. Begitulah dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa bercakap kepada orang ramai di dalam buayang, baru lahir dalam buayang. Aku ialah Isa, bakal Rasulullah. Aku bukan anak siapa-siapa. Ibu aku adalah orang yang bersih. Aku adalah putra Maryam. Waktu kecil sudah bercakap. Dia tak sama dengan budak-budak biasa. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi Muhammad itu sama dengan budak-budak biasa. Walaupun dia belum jadi Nabi. Keistimewaan sudah ada. Buka dalam kitab. Buka dalam kitab. Sebelum Nabi Adam diciptakan, telah pun dilantik, terpilih Nabi Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Maka tak boleh kita sebut kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, akan ada orang lain jadi Nabi. Tak boleh. Dah dimaktub Nabi Muhammad akhir zaman. Dan telah termaktub bahawa Nabi Muhammad dipilih menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan. Jadi jangan kita cakap bahawa Nabi Muhammad ni tidak ada apa-apa waktu dia kecil. Salah sangat-sangat. Tuan-tuan tahu Nabi Muhammad bila berjalan tidak ada bayang. Nabi Muhammad bila berjalan tengah hari, siang hari, malam hari, tidak ada bayang. Sebab apa tak ada bayang? Cuba tuan-tuan berdiri di tengah hari, bayang ya, ikut. Kalau ada orang lain datang dekat dengan tuan-tuan, kaki dia akan pijak bayang-bayang tuan-tuan. Punyanya mulia Nabi Muhammad bila berjalan tidak ada bayang, supaya orang tidak pijak bayang-bayang Rasulullah. Nabi Muhammad, tuan-tuan, orang dulu-dulu bukan ada tandas macam kita. Tandas kita sekarang ni canggih. Saya pergi satu rumah orang kaya, tuan-tuan, ya Allah. Dia kata, Ustaz, ni bilik Ustaz nak rehat, ni bilik mandi Ustaz nak tidur. Kan? Saya kata, biar betul. Nak tidur dalam bilik mandi? Tak apa lah, dia gelak kat saya. Saya pun masuk bilik mandi, saya keluar balik, tuan-tuan. Saya keluar balik. Betul bilik mandi ni, kan bilik tidur. Apa saya tanya? Bila saya masuk, tuan-tuan, saya tengok saya semua dalam bilik mandi itu. Ini saya, ini saya, ini saya. Rupanya cermin. Ya Allah, ni macam mana aku nak mandi ni, orang tengok ni. Subhanallah. Kayanya bilik air dia, tuan-tuan, rubah 1,000 lah. Buat nak mandi. Saya ni orang kampung. Bila guna tandas macam tu, tak reti nak pakai. Lagu mana ayam kok mana ni pulih tang mana. Nak tanya malu. Tak kira nampak sangat bodohnya. Tekan saya tekan tang mana. Tekan tuan-tuan melambung. Astagfirullahalazim. Tu zaman kita canggih bilik air sekarang. Zaman dulu-dulu nak buang air balik batu. Nak buang air tengah gurun. Pi padang pasir buang air di sana. Bila Nabi Muhammad buang air di celah batu, di balik pasir, di tengah padang pasir tu tuan, najis Rasulullah tak nampak. Buang najis, tanah tu sedut najis Rasulullah. Tidak ada najis tuan-tuan. Punya hebatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Maha suci Tuhan, tuan-tuan, dia angkat darjat Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad serupa macam kita. Darah macam kita, daging macam kita. Tapi yang membedakan ialah kemuliaan dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ludah di dalam telaga, air penuh tuan-tuan.
Air naik ke atas, ludah saja. Nabi Muhammad letak tangan macam ini, keluar air daripada celah-celah jari. Sahabat boleh minum, boleh ambil wuduk, tuan-tuan. Ini kemuliaan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, tuan-tuan, tidak ada darah pada mak dia. Yang mengotorkan tak ada. Malah ketika mak dia besar mengandungkan Nabi Muhammad, mak dia tak tahu yang dia sedang mengandung. Sebab Nabi Muhammad tidak menyusahkan siapa-siapa. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa, kata Allah. Tak ada menyusahkan siapa-siapa. Mak Nabi tak jadi macam kita. Cuba isteri tuan-tuan mengandung, apa jadi? Dia jadi lawyer. Lawyer. Kadang-kadang kita yang lawyer. Kenapa Din? Isteri aku mengandung. Kata kamu lawyer betul? Entahlah. Kerjasama dengan mak. Kadang-kadang isteri bila tak mengandung, bila mengandung tak boleh bau badan suami. Tak boleh bau. Ada isteri yang pelik bila mengandung, dia gigit, dia ada kemam. Stokin suami. Pelik semua. Duduk lagu tu duduk cium. Apa pelik benar kamu ni pihak. Ni mengandung muntah. Kadang-kadang suami tak boleh bela isteri dia. Dia hantar balik isterinya balik kampung. Mak jagalah pula isteri mak. Isteri saya ni menantu mak ni, mak bela lah. Mabuknya teruk betul. Balik. Besoknya mak disediakan pergi rumah jiran. Siapa yang balik semalam lihat? Ya Allah bidin, mau balik combi. Tengah-tengah malam hantarnya, combi mabuk. Bila dia minum arak? Kata dia. Bukan minum arak mabuk, mabuk ngandung. Tak boleh masak, tak boleh bau. Subhanallah. Tengah duk goreng ikan muntah. Mak dia kata, kamu masuklah kuali mak tu kan. Dia duduk kat depan, dah mabuk duduk kat depan. Teruk betul kamu ni Allah. Morning sickness. Ya herannya, bila masak dah siap, tak mabuk pula. Main makan, main dah siap. Eloknya makan, ngak-ngak. Mak dia perli pula. Tak ada mabuk-mabuk, ya, kata dia. Nampak benar nipu punya. Nabi Muhammad ketika mak dia mengandung, mak dia tak terasa. Bayangkan tuan-tuan, tak sakit. Sebab Nabi Muhammad bukanlah orang yang menyusahkan orang. Daripada mengandung sampai wafat, Nabi tak pernah menyusahkan orang. Jom tuan-tuan, kita jadi orang yang menyenangkan orang. Nak parking kereta, parking yang menyenangkan orang. Nak parking kasut, kasut yang menyenangkan orang. Nak berceramah yang menyenangkan orang. Buat kerja, bekerja yang menyenangkan orang. Macam Rasulullah, hidupnya menyenangkan orang. Orang tengok muka kita, kita rasa orang seronok tengok muka kita. Kerana apa? Muka yang berseri-seri. Wajah as-sururi. Yang tuan-tuan duk baca selawat tu apa? Wajah yang berseri-seri. Kadang-kadang yang kepala selawat pun wajah tak berseri. Sallallahu ala Muhammad. Macam mana? Cuma senyum. Sallallahu ala Muhammad. Budak-budak senyum. Senyum. Rasulullah tu kan senyum. Cuma saya pesan kalau tuan-tuan nak senyum, pastikan ada orang. Jangan duduk seorang-seorang senyum. Pelik betul tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Kenapa tuan-tuan minat pada P.Ramlee? Sebab dia senyum. Saat yang bahagia datang sekejap saja. Sambil dia menyanyi, sambil dia senyum. Bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Senyum. Sebab tu orang minat P.Ramlee. Susah ke senyum? Ini kita menyanyi garang muka. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku. Ku harap kau mekarlah selama-lamanya.
Telan Elio kita tuan-tuan. Jom kita buat macam Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah adalah orang hebat, orang ekonomis yang hebat. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad ni menega pokok nyok kan? Menega pokok kurma kan? Umur 12 tahun, Rasulullah sudah membawa perniagaan daripada Mekah ke Syam. Jaraknya 900 km. Umur 12 tahun, Rasulullah sudah ada perniagaan import, ekspor. Dia bukan menega yang kita duk faham, buka kemah, duk menega. Nah, ada Rasulullah ekspor, import tuan-tuan. Sampai bila kita nak kata Nabi Muhammad ni meniaga tak ada untung? Kita pergi pasar malam, kita minta kurang baju. Harga baju RM35. Kita kata RM30 sudahlah. Oh, tak boleh ni. Saya meniaga ni macam Rasulullah lah. Tak ada untung. Saya meniaga macam Nabi Muhammadnya. Memang tak ada untungnya. Membohong tuan-tuan. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Kalaulah Nabi meniaga tak ada untung, kenapa Khadijah berkenan pada Rasulullah? Tuan-tuan, bila tengok Rasulullah bawa balik keuntungan, Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad. Kalaulah diambil Nabi Muhammad ini jadi suami aku, harta aku akan bertambah lagi, akan berkat lagi. Kenapa Siti Khadijah itu jatuh cinta pada Rasulullah? Kerana hadiah. Rasulullah bagi dekat Siti Khadijah hadiah. Terima kasih sebab ambil saya, yakin pada saya, bawa perniagaan puan. Nah, saya bagi hadiah. Tak pernah orang lain bagi hadiah pada Khadijah. Khadijah touch. Kita touch and go. Macam mana tuan-tuan? Kerja nak touch je. Tak tanggungjawab langsung. Cubalah buat sesuatu yang menyentuh jiwa. Nabi Muhammad dia touching tuan-tuan. Abang-abang lepas ni buat sentuhan pada isteri yang touch. Hati. Jangan sentuhan kecundang. Ni sentuhan kecundang ikan matra. Besok, katalah besok isteri kita cuti hari Ahad, dia ajak kita pergi bazar. Bazar rakyat. Jalan, dia berhenti satu kedai butik. Dia tarik baju kurung. Abang, cantiknya baju ni bang. Bajunya banyak labu bang. Labu ci, labu kundur, banyak bang. Cantiknya bang, warnanya pun cantik abang. Suami marah. Suami kata, fokus. Kita datang sini nak cari kuih semprit kan. Kita nak cari baju fokus. Okay, fokus. Kesian dekat isteri. Isteri kata apa? Tahu, memang tak ada harapan pun. Tengok je. Maknanya isteri abang-abang nak baju tu, cuma dia tak nak minta, kesian kat kita. Jangan beli. Tunggu lagi 2 hari, pergi beli. Dan jangan bagi tahu dekat isteri. Sampai di rumah pukul 7 malam, dia tengah duk masak nak makan malam. Tuan-tuan letakkan baju tu atas katil. Tuan-tuan pergi mandi nak sembahyang maghrib. Dia habis masak, dia masuk dalam bilik. Agak-agak bunyi apa? Agak-agak isteri menjerit ke dia? Mesti menjerit. Abang! Abang boleh juga ke? Kita belum keluar bilik mandi dia ketuk dah. Abang, cepatlah beli. Orang tengok je. Abang ni abang tak fokus. Ya Allah, tu namanya touching tau. Kalau tuan-tuan buat macam itu, tuan-tuan minta apa pun dia bagi. Termasuk alasan. Jadi akak-akak berhati-hatilah dengan suami yang touching tau. Baik dan makna tu. Ni kita tak pernah buat macam Rasulullah buat. Subhanallah. Malam ni saya cerita tentang perangai Rasulullah ya. Ni Aisyah minum, nampak bekas bibir ni. Rasulullah minum daripada bekas bibir yang sama. Apa rasa tuan-tuan? Seorang isteri tengok suaminya ambil bekas bibirnya,
Belaga dengan bibirnya pula minum. Ya Allah. Lepas ni abang-abang beli gincu satu bagi isteri. Gincu tak pernah pakai. Macam mana nak melekat di sini? Dia di luar rumah tak apalah tak pakai. Ni hak dalam rumah. Akak-akak pakai lah. Dia beli misalnya gincu RM2, kedai RM2. Beli. Tu pakai tak? Pakai orang tak kak minum ayak jernih ni merah orang tak gincu RM2 nak tahan apa? Lepas ni akak-akak kalau suami minum nampak bekas bibirnya, ambil bang ni. Ada isteri tak mau. Kenapa? Nak mau tinggal gusi nak mau. Geli. Dia tak buat gigi dia tak buat tu. Tak nak. Tegas batang. Abang-abang yang mana tak ada gigi, buh gigi. Ni gigi ni tak ada. Minum pun dia pun nak geli. Ni gigi tak ada gusi dia. Minum ni. Sunnah Rasulullah. Memanglah minum tu sunnah Rasulullah. Ni gigi ni lagu mana? Ada yang pakai gigi palsu tapi duk main gigi. Dia tak buah poliden. Duk main gigi ni. Sat masuk, sat keluar. Sat masuk. Dia usik cucu. Ya Allah. Jom kita tiru Rasulullah, seorang yang sangat penyayang. Rasulullah dia bukan macam kita tuan-tuan, nak maki orang, nak hamun orang, nak tumbuk dengan orang. Saya jadi ustaz ni lah, tak tahu nak abang tuan, terima salah, tak terima salah. Jadi semua serba salah. Bila terima, dipanggil ustaz babi. Susahlah. Tak terima salah apa masalah. Saya pendakwa. Pendakwa adalah orang yang berkawan dengan siapa saja. Susah jadi pendakwa ni tuan-tuan kalau kita tak faham. Saya kena jadi macam-macam tuan-tuan. Saya kadang-kadang kena berkawan dengan orang pondan. Untuk berdakwah pada orang pondan. Kalau kita tak dakwah pada orang lembut, siapa nak dakwah? Tu yang saya buat di Taiping, program untuk orang lembut-lembut. Mereka banyak duduk dekat Taman Tasik malam-malam. Ni sok pi pula ni. Jangan duduk pi pula. Taman Tasik amat. Tuan-tuan, saya sampai turun padang. Buat temu janji dengan mereka. Satu laki-laki pakai perempuan. Saya kata, abang, pasal apa pakai lagu ni? Orang tak faham. Empat. Orang tak faham. Orang suka pandang buruk pada kita. Tapi apa orang tahu kita? Yalah, dah kita laki-laki buat cara laki-laki. Tak. Saya tak suka. Saya nak perempuan. Jiwa saya, naluri saya perempuan. Subhanallah. Ni, ustaz ni, temu ramah saya ni, kena bayar tau. Ni masa saya tau. Okeylah, saya bayar lah. Minta-minta lah dengan orang nampak tuan-tuan. Buatnya nampak keluar Facebook, mampulah aku. Ustaz Kazim dengan pondan pula lah. Lah, saya tanya dia, saya buat program untuk radio Perak. Saya ni DJ radio. Jadi saya nak buat satu benda yang orang dapat dengar dalam radio. Turun padang buat rakaman, turun tuan-tuan. Apa kata dia? Dia kata, ustaz, cita-cita saya ialah untuk menjadi perempuan sepenuhnya. Itu je lagi belum buat. Rambut dah panjang, kulit dah halus, dada pun dah ke depan. Cuma anunya belum dibuang. Saya kata, abang, fikir betul-betul abang. Kalau dibuang, tak jumpa dah. Dia kata dia nak jadi perempuan sepenuhnya. Astaghfirullahalazim. Saya jumpa dua orang yang macam itu. Dua-dua dah buang. Satu jadi pelacur. Sekarang dah taubat. Dia pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya nak sembahyang pakai baju kurung atau kain pelekat. Saya tanya, abang dulu ada dua ke ada satu? Benda itu ada dua ke ada satu? Ada satu, ustaz, laki-laki saja. Saya buang sampai habis. Kalau gitu, abang adalah laki-laki. Tak boleh pakai telekong. Okey, saya nak kepastian itu je. Sebab bila saya pakai baju Melayu, orang kutuk saya.
Saya malu Ustaz. Tak apa abang, pakai je. Satu. Yang keduanya baru buang 2 minggu. Dia potong buang 2 minggu, dia telefon saya nak jumpa. Tolonglah Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Tak payah, saya kata saya pun kuat dengan iman pun tak baik, tak payah. Jadi ikut lain pula. Saya tanya, ya abang pergi buang buat apa? Dia kata, Ustaz, saya sakit, nak kencing sakit, nak tidur sakit, nak berjalan sakit Ustaz. Tolonglah Ustaz. Nak tolong macam mana? Cuba tanya doktor yang operate tu, kok dia simpan dalam peti ais kat mulut. Kok boleh daripada beku tu jadi sejuk balik, kau sambung boleh sambung. Saya jalan tengok macam mana. Tuan-tuan, saya buat program dengan dia orang. Kalau kita tak buat, siapa nak dakwah? Kita bila tengok kondang, kita kutuk. Bopok. Oh, bopok. Jangan. Jadilah macam Rasulullah berdakwah. Mula-mula memang susah. Saya buat di pokok di satu tempat, nama dia Tupai di Taiping. Tupai, nama tempat tu Tupai. Bukan Tupai binatang. Jadi bila saya buat, tuan-tuan yang datangnya laki-laki berpakaian perempuan. Cantik-cantik tuan-tuan. Cantik pada makcik lagi makcik. Saya bersalam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai orang nombor 3, dia tak nak salam. Dia tak nak salam, Assalamualaikum. Dia tak nak. Haram. Haram. Kita serupa bawai. Saya dakwah. Kenapa panggil saya babi? Saya berdakwah kepada pemimpin-pemimpin. Bila saya berdakwah pada pemimpin, Ustaz Kazim belah mereka lah. Macam mana hang kata Ustaz Kazim belah mereka? Sebab Ustaz Kazim ceramah kat mereka. Oh, kalau Ustaz Kazim ceramah kat mereka, Ustaz Kazim pun mereka lah. Macam mana kalau saya ceramah dekat orang asli? Ustaz Kazim orang asli. Saya berceramah pada sultan. Adakah saya sultan? Ustaz Kazim di mana? Di istana. Buat apa? Bercakap dengan sultan. Oh, Ustaz Kazim sultan kau. Saya berdakwah. Rasulullah menghantar surat kepada Raja Rom. Rasulullah berdakwah kepada Raja Parsi. Rasulullah bercakap. Kita tak boleh syok sendiri, tuan-tuan. Saya kalau saya ceramah pada tuan-tuan, syok sendiri, hentam. Memanglah. Tapi tuan-tuan saja yang faham. Kalau tuan-tuan seorang yang penghentam, ni yang saya malas pergi kursi ni, dia sangkut baju buat ni. Tuan-tuan, kalau kita duk hentam dalam ceramah, orang yang sama je datang. Orang lain tak datang. Orang yang tak suka dihentam, orang yang tak suka mendengar hentam, dia tak datang. Akhirnya kita rugi. Memang ustaz tu garau, ustaz tu bagus, bagi tak ada berkulit, memang isi saja. Memang, tapi orang yang sama datang. Orang lain tak datang, akhirnya rugi. Cuba tuan-tuan tengok semalam Pahang lawan dengan Lion 12. Cuba tengok France, Malaysia lawan dengan Turki. Cuba tengok Malaysia lawan dengan Myanmar, main bola sepak. Kalau mereka hanya main di padang mereka saja, bila mereka nak menang? Bola tak dihantar masuk ke padang sebelah, bila nak menang? Sepak bola dimulakan dengan pemain kita, iaitu Hairul Cimat, memberikan bola kepada pemain pertahanan Keruban memberikan bola kepada Nanda Kumar memberikan bola-bola dapat di situ kepada Zade Zafwan ke belakang kepada Hairul Cimat. Nampaknya Malaysia menguasai permainan sekarang ini. Keadaan masih lagi 0-0. Sepakan gol, bola jauh lantaran daripada Hairul Cimat. Bola jatuh di kaki penyerang kita, Ade Zafwan kembali kepada Ade Zafwan kembali kepada Hairul Cimat. Nampaknya Malaysia masih lagi menguasai permainan. Pemain Singapura hanya memerhatikan saya daripada sana. Bila nak menang ni tuan-tuan? Agak-agak bila boleh menang? Kembali sepakan gol, Hairul Cimat memberikan bola kepada Sapri Salih.
Safi Saleh kembali ke belakang, balik kepada ketua pasukan kita kembali balik kepada Keruban, dan Keruban memberikan langkah selamat kembali kepada hadapan Syewat. Nampaknya Malaysia menggenggam kemas. Nak buat apa itu? Serupalah kalau kita hanya ceramah, kita hanya syok kita ya, yang datang kumpulan kita ya, itu bukan kejayaan. Kejayaan kita ini ialah bila kita ceramah, kita masuk dengan penuh hikmah. Kita gelecek sana, gelecek sini, gelecek sini. Gol. Sebab tu saya tegur pasukan Perak. Kejar, yuk, kejar. Kejar, yuk, kejar. Saya tegur. Kamu duk kejar, bila nak gol? Kejar. Untuk 2014, dia orang dah tukar dah. Kejar, yuk, skor. Baru betul. Dulu kejar, yuk, kejar. Jenuh kejar bola. Tak boleh gol juga. Sekarang dia dengar cakap saya, tuan-tuan. Kejar, yuk, skor. Itu namanya yuk. Adik-beradik piyu yuk. Orang-orang juga. Itu dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, semua orang adalah pendakwah. Bukan saya ya. Semua kita ini adalah ejen pendakwah. Jom kita berdakwah. Pengurusi surau berdakwah cara pengurusi. Syekh Abdul Karim berdakwah dengan Syekh Abdul Karim dengan suara. Ni suara. Tuan-tuan tahu tak? Dengan azan itu dia boleh menarik orang untuk semayang. Saya jumpa dengan Malik Noh, forum dengan Malik Noh. Saya tanya Datuk, macam mana yang Datuk orang ni boleh berubah ni? Dulu tunjuk badan pakai spender saja. Lah jubah dah Datuk kemas sungguh. Saya ceramah di Langkawi. Dia kata, Ustaz, saya satu pagi sesedar daripada tidur, saya dengar azan. Azan tu betul masuk dalam jiwa saya, Ustaz. Saya telefon kakak saya menangis, Ustaz. Sejak tu saya berubah, Ustaz, dengan azan. Jom tuan-tuan, yang mana jadi Tok Bilal, tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu tu azan. Macam mana nak bagi tarik orang? Saya pindah satu rumah, tuan-tuan, tahun 2000 saya pindah. Saya bawa anak saya pergi semayang subuh. Orang tengah azan, anak saya melompat. Saya suruh dia tunggu kat kereta. Saya nak kunci pintu, dia melompat masuk. Saya tanya, kenapa melompat ni? Bunyi apa? Saya pun dengar bunyi azan, tapi pelik, tuan-tuan. Ya Rasulullah, saya pun takut. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Betul saya tak bohong, tuan-tuan kan? Allah. Sepak tau. Rupanya masjid hujung sana. Saya pun satu hari, saya dijemput lama, lepas tu saya dijemput baca khutbah. Saya pun duduk tunggu orang masuk waktu. Tengok-tengok bang hak tu. Allah, saya terkejut. Ni saya kata ni. Habis bayar jemaah, saya tanya pengurusi awak teruk nak tu bila tak ada orang lain dah. Dia kata, Ustaz, dia memang tak boleh buat apa tak. Kunci tu dia pegang. Dia masuk, dia kunci udah dalam, kita tak boleh buat apa. Dia bang habis Ustaz Biar pergi kat dia pun tua tak lama Ustaz Astagfirullahaladzim. Tu yang orang tak bermain, tuan-tuan. Orang tak mau main terus suara tu. Ni tuan-tuan ni untung ada Tok Syekh ni pergi mengaji dia adik-adik muda. Lagu maghrib buat lagu lain, jangan lagu sama je. Sebab tu pi Ramli untuk lagu dia bagus. Dia boleh tarik lagu hai senangnya dalam hati padan. Tapi kalau dia bang dia tak boleh. Cuba tengok dia bang cerita Semerak Padi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan tak? Jenuh qomat tak bangkit-bangkit tu imam tidur. Ada orang yang boleh buat tu dakwah. Jom kita jadi dakwah dengan azan, tuan-tuan. Azan ni syiar min sya'airillah. Syiar. Ni hak ceramah malam ni. Ni dakwah ni, tuan-tuan. Orang duduk dulu lalang, dia tengok ni awaknya ramai ni. Parking kereta sampai ke Syekh, parking kereta sampai ke sini. Apa yang ramai ni? Nuri kah? Dakwah. Maulidur Rasul tu, tuan-tuan, kita bawa spanduk jalan dalam kampung, dalam pekan. Orang tengok tu dakwah tu.
Doktor ingat tai pusam saja boleh berlawak. Dakwah kita tunjuk kasih sayang kita, lawa kita pada hari Maulid Rasul. Tu dakwah. Tu imam baca Fatihah, tu dakwah. Dia Fatihah yang menyejukkan hati. Kita ingat pada Syekh Abdul Rahman Sudais. Bila pergi umrah, kalau dia tak jadi imam, tak ada lagi Syekh Rahman ni. Tak ada lagi Syekh Sudais ni. Hak ada imam tua. Hak tu ya ada, hak tu pun jadi lah. Lepas sesak kita boleh lah. Tua dah, sengah pula tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Macam mana tuan-tuan tua. Tak apalah, tua-tua pun sedap. Tang mana sedapnya warak ni? Tang sengau. Dia pun tanya ustaz, tang mana sedap arak ustaz? Tang sengau tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sengau tu sedap. Sebab tu Nasir Wahab menyanyi sedap. Dia sengau. Mawar-mawarku. Dia sudah apa nama lupa. Razis apakah? Sekali aku jatuh cinta. Sedap doa dia. Ya Allah. Dakwah lah ikut cara tuan-tuan. Ada orang yang berdakwah sebagai penceramah. Ada orang yang berdakwah sebagai ustaz. Ada orang yang berdakwah sebagai doktor. Masa dia nak cocok makcik ni, nak ni, nurse. Duk cari urat, nak bubur ni, drip. Tepuk tangan. Cuba masa tepuk tu makcik saya nak buat ni Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. Yakin orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tak tahu mana ubat. Dia bukan tahu pun baru keluar college. Tahu apa yakin pun. Tapi pasal doa tu Bismillahirrahmanirrahim. Dia percaya orang tua tu. Sakit pun tak apa. Dia tak sakit. Dia buat. Tuan-tuan. Sebab tu kita ni ejen dakwah. Kita wakil. Sambung tugas Rasulullah. Buat. Saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Saya bila pergi ke hospital, saya tak naik lift. Tambah-tambah, saya terkandar dalam lift baru ni. Tobat lahum, saya tak naik lah. Saya nak pergi pencetus rumah rancangan separuh akhir. Saya duduk kat hotel tu. Ya Allah. Lift. Pam. Oh, pam. Oh, sudah. Saya kata, tak ada lah malam ni. Juri tetap tak ada. 7.50. 7.50. Halo. Assalamualaikum. Halo. Picit loceng. Tak bunyi. Picit telefon. Handphone. No service. Sudah. Saya main dengan mak ngah saya. Baca Yasin orang tua tu. Alhamdulillah. Minasyaitanir rajim. Tak apalah. Naik semangat. Halo. Aduh. Tuan-tuan, lah dipopak je tuan. Merangkak keluar. Buat macam mana kalau tersangkut lagi lah tu. Pencetus rumah separuh akhir ni. 20 minit sangkut. Sampai lah kereta. Mak ngah saya kata. Tobat lahum aku tak nak lift dah. Nak mati dah aku tak mendapat. Lepas tu mak ngah nak pergi Mekah. So lagu mana? Aku naik tangga pun tak apa lah. Buatnya sangkut kat Mekah sebab nak tolong pun benda cakap Arab. Tuan-tuan, saya tak naik lift bila pergi hospital. Memang saya akan naik tangga. Sebab pada setiap tangga tu saya boleh dakwah. Mana ada orang berdakwah dalam lift? Tuan-tuan naik lift cakap. Ada tak tuan-tuan naik lift cakap dengan orang dalam lift? Semua kat dia tolong. Tengok nombor, tengok bawah. Tengok nombor, tengok bawah. Mana ada orang cakap? Yang cakap dalam lift apa? Tuan-tuan pun faham sebenarnya. Punya reyuh tuan-tuan. Mereka berdua pun cukup lah. Tak mana faham. Tu jadi periuh orang bertukik ni. Tuan-tuan, saya naik tangga nombor 1, nombor 2 saya jumpa doktor. Assalamualaikum doktor. Assalam. Ustaz nak ke mana? Tingkat 8 doktor. Oh, ICU ke? Oh, tinggi tu ustaz. Tak apa, exercise. Allah suka orang berjalan kaki. Nabi suka orang berjalan sebab Nabi pun berjalan. Fasiru fil ard, berjalan kata Allah. Dakwah pada doktor. Naik tingkat 3 jumpa nurse. Assalamualaikum. Dengan nurse kena lembut sikit. Assalamualaikum. Apa? Tuan-tuan. Naik tingkat 5. Saya naik tingkat 5. Tuan-tuan.
Di situ ada orang yang buat jahat teruk lah. Bila saya duduk situ, saya tengok anak dia. Assalamualaikum. Apa hal ni? Bapak saya Ustaz. Nah, kencing tikus. Oh, innalillah. Tak mati lagi Ustaz. Tahu. Innalillah ni kau tak mati je. Dia untuk semua sakit. Jatuh tangga pun innalillah juga. Dia kata, Ustaz boleh tolong doa dah Ustaz? Boleh, boleh. Jom masuk. Nak masuk bilik ni 2 orang je. Masuk dengan dia. Bila saya masuk tuan-tuan, kencing tikus. Duk cuci darah. Buah pinggang dia dah attack dah. Darah kena cuci lah. Muka dah kembung. Saya pun baca doa hamba sana. Baca doa. Tengah duk baca doa tu, Cina yang depan katil bapak dia ni main tepuk saya. Encik sekali dengan bapak sekali. Astagfirullahaladzim. Dia minta saya doa sekali dengan pak dia. Sekali saya pun ya sekali. Tuan-tuan, bapak dia dah sihat dan bapak hak orang kita pun dah sihat lah. Panggil saya mai ke rumah baca doa selamat bapak dia hak Melayu ni. Hak Cina tak panggil lah. Tuan-tuan, tu dakwah. Dakwah lah sebagai doktor, sebagai nurse. Tu yang saya sebut dalam TV baru ni. Saya kawan. Orang Cina kawan saya, orang India kawan saya. Saya isi minyak, orang Cina tegur. Hai Ustaz, lama tak nak nampak. Oi, Nyonya. You isi minyak sini ke? Ya, saya Tambun duduk. Oh, you masih lagi hospital sana? Masa lagi hospital lah. Sudah mau tua, sudah pencin situ lah Ustaz. Oh, you sekarang sudah sihat lah Ustaz? Sudah sihat? Bila mau masuk hospital lagi? Nampak benda tuan-tuan. Dia mengharap saya sakit. Dengan Cina ni lah, nurse ni lah yang saya cakap dalam radio, dalam TV baru ni. Saya duduk dekat hospital. Tak ada nak buat apa tuan-tuan. Nyimbang dengan mereka. Dia duduk cerita. Dia kata dulu Encik Ustaz dengan saya itu belanak punya Wat saya jaga belanaknya. Lama. Macam-macam orang saya jumpa. Sekarang tukar sini. Wat biasa. Tak ada sudah tua mah. Oh, macam-macam dia jumpa sana. Jumpa macam-macam. Termasuklah dia jumpa tuan-tuan. Dia dah bersih budak ni, dah bagi mandi. Suruh pak budak tu azan. Pak budak mu azan. Allahu Akbar Allah. Dia tanya kat pak, sudah tukar? Orang Cina pun tahu tuan-tuan. Tiap-tiap hari duduk dengar. Sudah tukar, kata dia. Oh, subhanallah tuan-tuan. Sebab tu bila kita dakwah pelan-pelan, orang bukan Islam pun boleh faham. Jadi tuan-tuan, jom kita dakwah dengan penuh kasih sayang. Kita dakwah dengan penuh penghormatan pada orang. Jangan maki orang, jangan hamun orang. Buat. Kita penuh kasih sayang, senyum sentiasa, jadi orang yang pemaaf, jadi orang yang minta maaf. Jangan ada sifat dendam dalam jiwa kita. Ucaplah terima kasih, sentiasalah berterima kasih. Kenapa kita tak buat? Saya cuma nak ngajak pada tuan-tuan supaya kita cinta mencintai. Bila tuan-tuan ada cinta mencintai, dia tidak ada gaduh-gaduh. Rasulullah itu cinta mencintai pada umatnya. Dia sayang sangat kat kita tuan-tuan. Sampai masa Rasulullah nak wafat, dia minta izin pada Jibril, minta pada Allah, kalau boleh dia nak tanggung seluruh sakit umat ni mati. Bayang tuan-tuan, Nabi Muhammad nak tanggung kesakitan mati seluruh umat dia, kalau dia boleh tanggung. Mana ada orang sanggup macam Nabi tuan-tuan. Ni, yang ada kerusi, yang ada kerusi sampai, yang tak ada kerusi berdiri. Mana yang dah dapat kerusi, dia terus diam. Dia tak tengok dah yang berdiri, takut kenal. Kenal kan malu pula kawan yang berdiri tu, dia tunduk kepala. Dia baru dapat nikmat kerusi. Dapat nikmat kerusi pun dia lupa kawan kadang-kadang. Kita pergi kenduri kahwin, satu kereta 4 orang. Buffet, kenduri kahwin tu buffet, beratur ambil nasi. Kita ambil nombor 1, kita dapat nasi, kita duduk atas kerusi.
Kawan kita 3 orang tak ada kerusi. Kita boleh makan nasi. Kawan kita berdiri cari tempat duduk. Kita cakap tu, tengok-tengoklah pokok nangka tu kosong tu, duduk pokok. Kadang-kadang dengan bapak kita cakap, bapak bawa pokok kelapa tu dah bapak duduklah sana. Dapat kerusi pun dah lupa kawan. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dapat syurga, dia tak lupa kita. Dia sanggup tunggu kita depan pintu syurga untuk masuk sama-sama dengan dia. Mana ada orang macam ni, tuan-tuan? Mana ada orang, tuan-tuan, sanggup tunggu segala nikmat dapat. Dia nak tunggu umat dia. Sebab tu kita kena sayang pada Rasulullah. Kita selalu sebut tanah kubur. Saya suka tengok tanah kubur. Nombor 1 saya suka sebab cerita tu menjadikan kita insaf. Nombor 2 saya suka sebab di Astro Oasis, tanah kubur adalah rancangan yang paling ramai orang tengok. Rancangan nombor 2 paling tengok ialah Kalau Dah Jodoh, Ustaz Kazim. Saya nombor 2 selepas tanah kubur. Tanah kubur tu dalam, saya bawah dia. Nombor 1 yang paling banyak ditengok ialah tanah kubur. Nombor 2 Kalau Dah Jodoh. Dah rezeki dia. Itu dia nombor 1. Subhanallah. Cuma kadang-kadang bila saya duduk di pencetus ummah, ada orang Cina datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, nak cakap sikit boleh tak? Saya orang Cina. Orang Cina bila matinya, mayat taklah jadi ulat-ulat. Apa masalah dia? Saya tengok tanah kubur, hali-hali orang jadi mati tanah, jadi ulat, takut. Nanti orang Cina takut masuk Islam. Asal mati ulat dulu takut. Betul juga, tuan-tuan. Saya pun nak tanya kat pengarah filem, kampung mana yang jahat sangat ni? Tiap-tiap minggu mati teruk ni, teruk betul kampung ni. Cubalah buat drama hak bagi orang seronok, tuan-tuan. Bagi orang seronok nak masuk Islam. Tiap-tiap minggu sak mayat berulat, sak mayat meletup, sak mayat ni orang takut semua, tuan. Betul juga kata Cina ni, dia kata kau dia mati tiap-tiap hari pun tak ada jadi ulat. Ini dakwah, tuan-tuan. Saya bukan nak cerita tanah kubur. Saya nak cerita apa benda yang akan berlaku di dalam kubur. Kita selalu dengar bila mati marab buka. Bila saya tinggi je suara, lampu ni pun malam. Tak percaya cuba tengok lagi. Bila kita masuk dalam kubur, soalan yang ditanya ialah marab. Tiap saya kata tiap. Saya dah perasan lama lah. Dia terkejut apa tu? Itu yang saya slow. Lagi jerit-jerit padam terus. Subhanallah. Soalan yang kita tanya ialah tapi tuan-tuan, sebelum ditanya marabbuka, yang malaikat tanya ialah apa? Bila kita ditinggal dalam kubur, seorang-seorang dalam kubur, tok-tok guru kita kata 7 langkah orang yang atas tu balik, malaikat mai. 7 langkah kita balik, malaikat datang. Pakat tak balik, duduk tunggu. Upah orang pula sebulan. Bukan. Maksud 7 langkah tu ialah lama. Lamanya selepas di kampus, lamanya selepas di tanah, selama 7 langkah orang berjalan. 7 langkah berapa saat? Itu maksud dia. Bukan tuan-tuan kena kira langkah. 1, 2, 3. Mak 8 langkah mak. Mesti kena balon loh. Amboi cakap. Sedap gila cakap. Ya, tuan-tuan, kita kadang-kadang buat melawak. Ya, dan kubur ni mesti kita jumpa. Dan bila kita jumpa, kita tak boleh cakap dekat orang macam mana susah. Kita jumpa orang yang belah jantung. Kita melawak dia, dia cerita macam mana, pakcik, jantung macam mana? Dia pun ambil urat paha, urat betul urat paha, tutup ni.
Berapa lama saya masuk pukul 9 tu, pukul 3 keluar, ada tolak keluar. Tu sedap apa? Sedap pukul 8 gitu. Tu cara orang cerita. Lepas tu, mereka tunjuk video ada parakam. Tunjuk, tengok mereka duduk belak kita apa semua. Itu kalau sakit jantung, dia boleh cerita balik. Mana ada orang mati, boleh cerita. Macam mana, Mak? Lepas kami tanah, macam mana? Ada tu. Tuan-tuan boleh bercerita kat mayat orang mati. Kira pantang tu ke 7, 5 minit dia main. Oi, mana ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu dekat dia handphone pun tak boleh pakai apa. Mayat dah masuk dalam kubur, tuan-tuan pergi tahu handphone dia. Din, handphone, apa-apa handphone. Mana ada. Tapi Nabi habaq pada kita. Soalan pertama yang malaikat tanya, siapakah pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Itu soalan nombor 1. Kamu kenal Muhammad bin Abdullah? Siapa Muhammad bin Abdullah? Kalau tuan-tuan kita boleh jawab Muhammad itu Rasulullah, saya bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat kita boleh jawab mar rabbuka. Sebab tu kita kena sayang pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Tuan-tuan jangan duk tulis atas kain kapan tu pula. Mar rabbuka, Allahu Rabbi. Tak payah pesan ke anak. Kalau mak mati letak betul-betul depan mata ya. Dah tuan-tuan, inilah sebab kita sayang pada Rasulullah. Saya tak heran bila pengurusi masjid, pengurusi surau umum, ustaz, nak abang kat ustaz ni orang perempuan dah yang susah payah panggil buat kerja mak ni. Memang orang perempuan kena susah payah untuk maulidur Rasul. Sebab Nabi datang mengangkat martabat akak-akak. Zaman sebelum Nabi datang, orang perempuan tak ada harga. Nak kahwin, orang laki-laki boleh test. 10 laki-laki test. Mengandung, dapat anak, muka anak serupa siapa dalam 10 orang. Itulah suami dia. Tak ada langsung harga diri. Orang perempuan zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah datang sebagai Nabi, orang perempuan tak ada hak bercakap, tak ada hak bersuara, tidak hak mendapat harta. Malah orang perempuan kalau suami dia mati, anak laki-laki boleh kahwin dengan mak dia sendiri sebagai waris daripada bapa. Orang perempuan zaman sebelum Nabi datang, kalau suami dia mati, dia kena duduk dalam rumah kecil di belakang rumah dia, tak mandi selama setahun, tak boleh sikat selama setahun, tak boleh potong kuku selama setahun, tak boleh tukar baju selama setahun, tak boleh jumpa orang selama setahun, dan tak boleh makan bersama dengan orang lain selama setahun, tak boleh keluar daripada bilik selama setahun. Dan bila genap setahun kena ambil tai unta, lumur satu badan sebagai tanda buang sial. Langsung tidak ada harga diri. Tapi bila Rasulullah datang, dia angkat darjat orang perempuan. Sampai Nabi kata nak masuk syurga, kena taat dengan mak. Masya Allah. Tuan-tuan, jom sebagai penamat ceramah malam ni, kita jadi orang yang nak dapat pahala. Abang-abang sekarang ada isteri. Sumber untuk dapat pahala daripada isteri. Jom kita bela elok-elok isteri kita. Pakaikan dia pakaian yang cantik-cantik menurut syariat agama. Abang-abang dapat pahala. Ajarkan dia tentang ibadat, kita dapat pahala. Larang dia buat maksiat, kita dapat pahala. Jom kita ambil pahala di situ. Bagi isteri makan, satu suap nasi yang isteri makan, satu pahala. Jangan kedekut. Bila isteri cerita, abang, nasi dah habis, beras dah habis, alhamdulillah. Jangan maki isteri. Abang, beras dah habis. Kamu ni kuat melantak. Sepatutnya sebut alhamdulillah. Kejap ya, abang pergi beli beras. Pikul beras. Ui. Kita semua gembira, sepatutnya begitu. Dapat pahala. Tuan-tuan ajar isteri mengaji, dapat pahala. Lepas ni abang-abang balik nanti pegang tangan isteri. Gugur dosa pada celah-celah jari. Berapa ramai dah kita tak pernah pegang tangan isteri kita. Cuba tengok TV, pegang tangan suami, pegang tangan isteri, gugur dosa.
Ini tidak. Bila suami duduk sebelah, lari. Bila isteri duduk sebelah, bila jauh sikit, lemah. Balik nanti, pegang tangan isteri, sebelah kanan pegang steering, belah kiri pegang gear. Masuk gear dengan tangan isteri. Sampai traffic light berhenti, ambil tangan isteri, cium. Sayangnya, sayang. Sampai traffic light lagi satu, isteri pula ambil tangan suami. Sayang. Abang tadi ke toilet ke? Abang tak basuh air tak ada, kata dia. Astaghfirullahaladzim, ngotor betul. Jom kita cari pahala. Kejutkan isteri solat, bangunkan sembahyang malam. Jadi suami yang dihormati, disayangi. Akak-akak tu suami kita tu sumber pahala akak-akak. 4 benda Nabi kata masuk syurga tanpa. Pilihlah mana syurga nak masuk. Pertama, solat. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, jaga maruah. Keempat, taat pada suami. Akak-akak sekarang ada suami, taat pada dia, jaga pada dia. Nabi kata, pilihlah mana-mana syurga yang akak-akak nak pilih masuk. Semuanya berpeluang masuk syurga. Habis tu ustaz, macam makcik tak ada suami ustaz. Carilah makcik, berlambak sini. Susah cari suami berlambak. Sekarang kita tak gaduh dah, stok laki-laki dah banyak. Negro ada, ramai. Dulu betul tak ada sangat stok laki-laki. Sekarang Bangla lah, ramai gila. Kena pilih sekarang. Jadi tuan-tuan, saya tutup dengan kita berselawat ke atas Nabi bersama-sama. Sama-sama ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, di situ ada gerai sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi siapa yang nak bantu sekolah saya, yang ada gambar saya tu, boleh beli barang-barangnya. Ada buku-buku saya, ada CD-CD saya, ada air penawar dan sebagainya untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Saya sekolah anak-anak yatim dan fakir miskin di Ipoh. Tuan-tuan boleh beli air dan sebagainya. Sekian, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.